الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah dapat menjadi pilihan Allah Ta'ala, boleh memenuhi seruan azan, dan kita harap seterusnya sehingga ke akhir mati dapat jadi pilihan, insya-Allah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa annahu subhanahu wa ta'ala al-khaliqu li kulli syai'in war-raziqu lahu. Jadi mengenai akidah kita, bagaimana kita dengan Allah Ta'ala kena sentiasa betul, dan insya-Allah betul dah, tapi nak berpanggil, nak perangat balik. Jadi dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala tu yang memberi rezeki bagi makhluk, bagi setiap sesuatu. War-raziqu lahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala tu yang menjadikan setiap sesuatu dan yang memberi rezeki kepada setiap sesuatu. Jadi itu i'tiqad kita, Allah Ta'ala itulah yang menjadikan semua makhluk ni, dan Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki. Jadi kita kena tanam dalam hati kita supaya kita tak tuju kepada orang lain dah, dan tawakal kita pun jadi lebih tinggi sebab kita sentiasa tahu Allah Ta'ala lah yang memberi rezeki. Mana kalau Allah, apa yang Allah Ta'ala tetap tu akan ada, kalau Allah Ta'ala tetap tak ada, akan tak ada, akan hilang. Sekalipun kata nak suap mulut pun, sekalipun suap dah pun akan mutuh balik kalau bukan rezeki. Jadi Allah Ta'ala itulah yang melapangkan rezeki kepada siapa-siapa yang dikehendaki, dan dialah juga yang menyempitkan rezeki kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Wal mudabbiru wal mutasarrifu fihi kaifa yasha, dan Allah Ta'ala lah yang mentadbir, yang mengurus pada setiap makhluk ni ikut kehendak dia. Jadi tu juga i'tiqad kita, Allah Ta'ala yang tadbir, Allah Ta'ala yang urus setiap sesuatu ni, makhluk ni. Semua tu di bawah kekuasaan Allah Ta'ala, bawah kehendak dan kekuasaan Allah Ta'ala. Laisa lahu fi mulkihi munazi'un wala mudafi'un, tidak adalah bagi Allah Ta'ala tu pada kerajaan dia, tidak ada yang dapat membantah, tidak ada yang dapat menyanggah, tidak ada yang dapat menolak. Yu'ti man yasha' wa yamna'u man yasha', Allah Ta'ala boleh memberi kepada siapa-siapa yang dia kehendaki, dan dia juga boleh menahan siapa-siapa yang dia kehendaki. Yaghfiru wa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha', la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Ta'ala boleh mengampun siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan Allah Ta'ala mengazab siapa-siapa yang dia kehendaki. Semua perbuatan Allah Ta'ala tu dia kata la yus'alu, tidak boleh ditanya apa yang Allah Ta'ala buat. Bahkan kita makhluklah yang akan ditanya, yang akan dipersoalkan.
Jadi itulah i'tikad kita. Allah Ta'ala tu dia boleh buat apa saja, sebabnya semua tu adalah milik dia. Dia boleh buat, dan dalam masa sama dia tu berkuasa. Tak ada siapa-siapa pun yang boleh menolak, sekalipun semua makhluk berhimpun untuk membuat satu keputusan yang lawan keputusan Allah Ta'ala. Jadi semua makhluk tu walaupun berhimpun tak akan mampu juga. Jadi Allah Ta'ala boleh mengampun siapa-siapa yang dikehendaki atas kemurahan dia, dan dia mengazab siapa-siapa yang dia kehendaki itu bukan dengan sebab dia zalim, tapi dengan sebab keadilan dia. Jadi makhluk ni di semasa hidup ni diberi usaha ikhtiar. Jadi di akhirat tu dia akan diadili. Jadi azab kita tu, azab makhluk ni dengan sebab keadilan daripada Allah Ta'ala, bukan sebab dia tu zalim dah. Dan dengan sebab dia tu berkuasa, semua tu milik dia, dia boleh buat, nak bagi pahala kepada orang yang buat dosa pun boleh, dan dia boleh nak mengazab orang yang buat baik pun boleh. Kalau pandai dari segi semua tu bawah milik dia. Jadi itulah i'tikad kita. Tapi kita sedia maklum Allah Ta'ala tu tak akan menyalahi janji. Jadi dia tak akan mengazab orang yang baik-baik. Jadi itu panggil antara janji dia. Wa annahu ta'ala hakimun fi fi'alihi adalun fi qada'ihi la yustasawwaru minhu zulmun wala jawrun wala yajibu alaihi li ahadin haqqun. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tu hakimun, bijaksana dalam pada perbuatan dia. Perbuatan dia tu semua tu betul dan ada kebaikan. Dan Allah Ta'ala tu adil pada hukumnya dia. Pada setiap hukum Allah Ta'ala itu adalah adil, betul, menepati panggil sesuai dengan setiap sesuatu. Jadi tidak digambarkan pada fikiran kita, akal kita Allah Ta'ala itu zalim sedikit pun. Tidak ada penindasan pada perbuatan Allah Ta'ala. Dan atas Allah Ta'ala itu tidak ada kewajipan apa-apa pun untuk tunaikan kepada kita makhluk, menyalahi i'tikad Mu'tazilah yang mana dia bagi mereka wajib atas Allah Ta'ala membuat baik kepada makhluk. Jadi i'tikad Ahli Sunnah wal Jamaah tak wajib atas Allah Ta'ala buat baik, tapi dalam masa yang sama kita i'tikad Allah Ta'ala tu pada perbuatan dia tu penuh bijaksana dan adil, walaupun sekalipun tidak wajib dia tu membuat kebaikan. Jadi bila kata kita tahu Allah Ta'ala tu bijaksana pada perbuatan dia, niscaya pada diri kita ni kita tak akan bangkai apa keputusan yang Allah Ta'ala buat. Jadi setiap walaupun nampak pada zahir kita benda kita tak suka, jadi bila kita tahu Allah Ta'ala tu maha bijaksana pada perbuatan dia, maha adil pada hukumnya dia, jadi bila lagu tu kita tak akan bangkai sedikit pun apa-apa keputusan yang Allah Ta'ala buat, sekalipun kita tak suka. Di mana kita kena pandai benda yang tersirat. Jadi dengan sebab lagu tu juga, bila kita tahu Allah Ta'ala tu maha adil, maha bijaksana, jadi automatik akan timbul ketenangan pada diri kita. Walaupun ada benda kita panggil hilang benda ke, jadi bila kita nampak Allah Ta'ala tu bijaksana, adil, jadi di situ terpanggil timbul ketenangan pada diri kita.
walau annahu subhanahu wa ta'ala ahlaka jami'a khalqihi fi tarfati 'ainin lam yakun bidzalika ja'iran 'alaihim wala zaliman lahum fa innahum milkuhu wa 'abiduhu wa lahu an yaf'ala fi mulkihi ma yasha' wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan jikalaulah Allah Ta'ala tu membinasakan sekalian makhluk dalam sekelip mata. Jadi kalaulah Allah Ta'ala binasakan sekian makhluk dalam sekelip mata, jadi perbuatan lagu tu bukanlah orang panggil satu kezaliman. Jadi itu bukan kezaliman. Sebabnya dia kata semua tu adalah milik dia. Jadi dia boleh buat apa yang dia suka. Jadi kita ni milik dia, kita ni hamba dia. Jadi bila milik dia, dia boleh buat apa yang dia suka. Jadi sekalipun dia membinasakan semua makhluk sekelip mata, tu pun bukan dipanggil zalim. Jadi Allah Ta'ala tu maha suci daripada zalim, sebab semua tu milik dia. Zalim ni bila kata buat benda di luar kuasa kita, meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia, jadi panggil zalim. Jadi kalau kita nak memerintah bagi orang, itu baru panggil zalim. Jadi lain ni kita ni milik Allah, jadi ikut suka dia nak buat. Jadi tidak timbul perkataan zalim pada Allah Ta'ala. Dia boleh buat apa yang dia suka pada milik dia, pada kerajaan dia. Dan bukanlah Allah Ta'ala tu menzalimi hamba dia. Yusibu ibadahu ala ta'ati fadlan wa karaman wa yu'aqibuhum ala al-ma'asi hikmatan wa adalan. Dan Allah Ta'ala tu memberi pahala kepada hamba dia sebagai balasan atas hamba tu buat taat. Jadi dia beri pahala tadi tu atas kemurahan dia. Bukan dengan sebab satu panggil timba balas atas perbuatan hamba dia, tapi dia bagi pahala tu dengan sebab kemurahan dia. Jadi tak ada istilah timba balas atas perbuatan kita. Dan Allah Ta'ala menyeksa orang-orang yang buat maksiat di atas maksiat yang dilakukan. Itu tu dengan sebab keadilan daripada Allah Ta'ala. Jadi gitu juga, bukanlah panggil dengan sebab timbal balas atas perbuatan dia. Jadi kalau kita buat benda baik itu, kalau Allah Ta'ala bagi pahala, bagi balasan syurga ke apa tu, kalau kiranya bukan timbal balas, tak pada. Jadi semua tu atas kemurahan Allah Ta'ala. Diseksanya hamba tu dengan sebab keadilan daripada Allah Ta'ala. Ambil kira yang hamba tu sudah pun diberi ikhtiar, diberi usaha, jadi tiba-tiba dia buat benda lain lagi. Jadi dengan sebab keadilan tersebut, Allah Ta'ala seksa hamba. Wa anna ta'atahu wajibatun ala ibadihi biijabihi ala alsinati anbiya'ihi wa rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Dan sesungguhnya taat ke Allah Ta'ala tu, mentaati Allah Ta'ala tu adalah satu kewajipan atas hamba. Taat kepada perintah Allah Ta'ala tu satu kewajipan atas hamba. Jadi satu kewajipan itu pula terjadinya dengan sebab melalui lidah-lidah Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi kita tahu satu kewajipan, satu benda tu wajib, semaya tu wajib, puasa tu wajib. Jadi itu atas melalui lidah-lidah Rasul.
melalui dakwah daripada Nabi dan Rasul. Jadi tanpa Nabi, tanpa Rasul tu kita tak tahu apa yang wajib dibuat. Tapi dengan panggil perantaraan Nabi tadi tu, Rasul, kita boleh tahu apa yang wajib dibuat. Jadi dengan sebab itulah panggil sebelum kedatangnya Nabi, sebelum kedatangnya Rasul, orang-orang itu tidak akan diazab. Allah janji, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tak akan mengazab sehinggalah kami membangkitkan Rasul di kalangan umat. Jadi panggil antara Nabi ke Nabi itu, Rasul ke Rasul itu dipanggil waktu fatrah, waktu panggil tak ada Nabi, tak ada Rasul. Jadi orang-orang yang hidup zaman itu tidak akan diambil kira, tidak akan diazab. Wa nu'minu bi kulli kitabin anzalahu Allah, dan kita juga kena beriman dengan setiap kitab yang Allah Ta'ala turunkan atas jalan umumnya. Lagu itulah kita wajib beriman dengan semua kitab yang Allah Ta'ala turun. Cuma atas jalan tafsili, atas jalan terperinci sikitnya, wajib kita berimannya ada 4. Kalau kiranya kitab-kitab tu diturun kepada semua Rasul ada belakang. Jadi huk sapa kepada kitanya ada 4 kitab. Jadi semua tu kita wajib beriman. Dan dalam masa yang sama kena membenarkan kitab-kitab yang diturunkan. Dan kitab-kitab tersebut juga dipanggil kalamullah, yang mana diberi wahyu kepada Rasul-Rasul. Antara kita sampai kepada kitanya ialah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi. Mula kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiganya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempatnya Al-Quran. Jadi hak tu hak sapa kepada kita. Jadi hak selain itu tak sapa lagi tu kita kena beriman belaka, tapi kita, oleh kerana kita tak tahu, jadi hak 4 itulah yang disebutkan. Dan banyak lagi hak selain daripada kitab dipanggil suhuf. Jadi di segi uruf ulamanya dia bezakan antara kitab dengan suhuf. Adapun kitab diturunkan dengan bilangan-bilangan Rasul. Jadi bilangan-bilangan Rasul ada yang menetapkan bilangan Rasul, ada yang tak menetapkan. Jadi tak apa berlaku. Ada kata kalau segi ulama yang menetapkan bilangan Rasul, dia kata 313, ada kata 300 kurang lagi, ada kata 315. Jadi oleh kerana bilangan Rasul pun tidak tetap, jadi bilangan kitab tu dikira dengan bilangan Rasul. Cuma kita tak tahu ya. Dan juga suhuf tu pula dikira dengan bilangan Nabi. Nabi-Nabi ni juga diterima wahyu daripada Allah Ta'ala. Jadi bilangan Nabi pun gitu juga. Kalau di segi ulama yang menetapkan, ada kata sampai 240,000 Nabi. Jadi bilangan suhuf tu panggil lembaran kitab, helai-helai kitab tu diturunkan kepada nabi-nabi ikut bilangnya Nabi. Jadi kalau di segi ulama yang menetapkan 240,000 Nabi, mana bilangan itulah bilangan suhuf.
Jadi setengah ulama dia tak menetapkan, sebab dia kata kalau kita menetapkan Nabi, bilangi Rasul, takutnya terkurang, takut terlebih, takut lagi terkurang. Jadi takut kita silap kurang ke. Contoh kalau kita pergi dengan 313, kena Rasul ni adalah 315. Jadi kita menafikan 2 lagi Rasul. Jadi itu panggil elak, sebab antara ulama Mu'tazilah nak menetapkan bilangi Rasul dan bilangi Nabi. Wa nu'minu juga bikulli rasulin arsalahullah, dan kita juga kena beriman dengan setiap rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Wajib beriman dengan setiap rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Begitu juga wajib beriman dengan rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Jadi rasul dengan nabi ni ada perbezaan. Nabi antara persamaan dianya adalah rasul dan nabi itu lelaki. Rasul dan nabi itu adalah manusia yang sempurna, tidak ada cacat yang membuatkan umat dia lari, tak ada. Dia itu sempurna, lelaki yang sempurna. Lepas tu keturunan dia tu pula adalah panggil mulia. Dua-dua tu menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Beza dianya, setiap rasul itu nabi, setiap nabi itu tak semestinya rasul. Rasul tu dia terima wahyu dan dalam masa yang sama disuruh sampaikan. Nabi itu dah terima wahyu tapi tidak dibebani dengan menyampaikan. Setengah ulama kata nabi itu sebagai penerus hijrah rasul. Jadi rasul tu ada 313 orang. Jadi nabi-nabi itu sebagai penerus hijrah rasul. Ada kata juga rasul tu terima wahyu melalui malaikat Jibril. Adapun nabi itu terima wahyu melalui mimpi. Ada juga. Dan kita juga kena beriman dengan para malaikat. Nabi Rasul tadi tu, yang mana kita kena beriman secara terperincinya adalah 25 orang. Jadi 25 orang sedia maklum tu. Kalau nak ngapa mudah, ngapa ikut lagu. Jadi ada 25 orang. Kalau tak sebut pun tahu belaka dah. Kita jadi antaranya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Syuaib, Ayub, Zulkifli, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Ilyas dan Ilyasa. Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Akhir sekalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup tak kira tu. Macam tak cukup. Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim dan anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Lut, Nabi Lut, Nabi Ishaq, Nabi Ismail, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, Ayub, Zakaria, Musa, Harun, Daud, Zulkifli,
Gitu dah, boleh ingat belaka tu. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Nabi Isa dan seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tu 25 orang. Walaupun kata tak wajib hafal, tetapi tak boleh nak salah. Mana kalau bagi pilihan dalam 30 orang tu tak boleh nak salah. Walaupun kata tak wajib hafal, ingat sore-sore. Mana kalau kita bagi soalan 30 nama, tak boleh salah. Jadi kena 25 rasul. Boleh faham hafal dengan kalau bagi soalan 30 nama tu tak boleh salah. Jadi kalau orang boleh jawab dengan bagi 30 nama, suruh pilih 25 rasul daripada 30 nama tu, orang boleh jawab. Tapi kalau nak suruh sebut ingat tu, mungkin orang tak boleh nak buat. Jadi tak perlulah hafal ingat satu-satu. Jadi hafal tu molek lah. Cuma tak boleh lah kalau bagi 30 nama kita boleh silap. Tak boleh. Jadi wajib beriman dengan 25 rasul. Dan wajib beriman juga dengan malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Yang mana malaikat Allah Ta'ala tu bilangnya dia tak boleh nak hitung, tak tahu nak hitung, tak erti, di luar ilmu kita, tak sapa kepada kita bilangnya dia. Dan malaikat ni pula dia tu juga ada jisim, ada panggil termasuk oleh benda yang jisim lah ataupun panggil toko. Dia tu daripada nur. Dia tu pula tidak makan, tidak minum dan tidak ada anak. Dia tidak panggil, tidak berketurunan serupa dengan manusia, tidak tidur dan tidak ada sifat-sifat manusia ni, makan, tidur, ngatuk, kenyang, tak ada. Dan malaikat ni pula tidak boleh dikata lelaki dan tak boleh nak kata perempuan. Dan malaikat ni pula antara sifat dia lagi, dia tu tidak menderhaka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh dia akan buat, dia tak akan buat benda tak disuruh. Kelebihan dia boleh merupakan dengan panggil dengan rupa manusia. Dia boleh merupakan diri dia, tapi rupa yang kalau dia buat tu akan panggil berupa dengan rupa yang sempurna, handsome, mana comel. Seperti mana kita sedia maklum dalam cerita Nabi Lut dihantar kepada Nabi Lut tu. Jadi gitulah rupa Nabi, rupa malaikat bila dia berupa dengan rupa manusia, dia akan berupa dengan rupa paras yang comel. Dan malaikat ni pula mempunyai sayap. Jadi wajib beriman dengan malaikat ni. Jadi bilangnya dia lagu itulah tak boleh nak hitung, ataupun di luar ilmu kita, tak sapa kepada kita bilangnya dia. Dan antara wajib secara terperincinya kita kena kenal 10 malaikat. 10 malaikat: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jadi 10 malaikat. Jadi gitu juga, tak perlulah kata kena hafal sore-sore, tapi tak bolehlah kata nak silap. Jadi Jibril tu antara, kalau kita perinci sikit lagi, dia tu adalah ketua bagi malaikat. Dikatakan juga Jibril tu maksud dianya Abdullah, mana hamba bagi Allah Ta'ala. Jibril ketua malaikat, dia tu hijrah dianya menyampaikan wahyu. Dan antara nama lain bagi Jibril adalah Ruh.
dalam surah inna anzalna tu tanazzalul malaikatu warruh. Ruh tu antara nama Nabi, antara nama Jibril. Sayap dia ada 900 sayap. Yang kedua malaikat Mikail ataupun Mikail ataupun Mikal. Dia tu gitu juga, maksud dia tu hamba Allah Ta'ala ataupun Ubaidullah nama dia tu. Dia tu kerja dia ialah menyampaikan rezeki dan menurunkan hujan. Dan yang ketiganya malaikat Israfil, antara tugas dia siup sangkakala. Yang keempatnya malaikat Israel, kerja dia ialah ambil nyawa. Jadi kerja dia ambil nyawa Israel. Jadi Israel ni antara orang ingat nama malaikat dengan tugas dia. Sebab Israel ni ada lagu. Jadi bila Israel datang tu, jadi orang akan ingat dengan sebab ada lagu tu. Israel tugas dia ambil nyawa. Malaikat lain mungkin silap-silap juga. Siapa dia malaikat yang ambil nyawa, siapa malaikat yang bagi rezeki waktu hujan, siapa malaikat yang siup sangkakala, mungkin orang lain tukar. Tapi kalau Israel ni ramai orang ingat. Antara malaikat yang besar, dikatakan juga dia tu kepala dia duduk di langit, kaki dia duduk di bumi. Antara malaikat yang besar. Ada kata juga muka dia tu sampai ngadak kepada Luh Mahfuz. Luh Mahfuz. Jadi dia tu kejadiannya cabut nyawa semua tu dia belaka cabut. Nyawa makhluk, nyawa manusia, jin, orang mati syahid pun dia juga. Ruh malaikat pun dia juga cabut. Ruh binatang pun dia cabut juga, dikatakan. Dan sekalipun ruh nyamuk dia pun dia ikut cabut. Sehingga dikatakan juga ruh dia sendiri pun dia juga cabut. Walaupun ada pendapat kata ruh dia tu Allah Ta'ala cabut. Yang kelima dan enamnya Munkar Nakir. Munkar Nakir kerjanya, tugas dia ialah tanya mayat dalam kubur. Yang ketujuh dan lapannya malaikat Raqib wa Atid. Raqib wa Atid menulis, mencatat kebaikan dan kejahatan. Satu tu adalah ketua, satu tu dia ikut-ikut. Mana kalau hamba tu buat baik, segera ditulis. Kalau hamba tu buat jahat, dia nak tulis tu dia akan tanya ketua dia dulu. Nak tulis kodak. Jadi Raqib Atid. Raqib Atid. Dua-dua ni akan iringi semua makhluk ni, manusia dan jin. Dia ni tak akan berpisah daripada kita sekalipun kita mati. Jadi sekalipun kita mati, dia tu tak akan berpisah. Dia akan duduk di kubur tu. Kalulah si mati tu baik, dua-dua ni akan
bertasbih, wa yuhallilani bertahlil dan bertakbir. Dia akan menulis pahala sehingga ke hari kiamat jika si mati itu mukmin, dan jika si mati itu kafir, dua-dua ni akan melaknat si mati itu sehingga kepada kiamat juga. Dan malaikat yang berada di kanan itu menjadi ketua bagi malaikat yang ada di kiri. Ada kata Raqib Atid itu adalah dua malaikat. Raqib satu nama malaikat kanan, Atid satu nama malaikat kiri. Ada kata Raqib Atid itu dua malaikat, tapi dua-dua itu nama Raqib wa Atid. Yang ke malaikat yang ke-9 dan 10-nya malaikat Malik dan Ridwan. Malik malaikat yang menjaga neraka. Ridwan adalah malaikat yang jaga syurga. Wa nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kita juga kena beriman dengan qadar baik dan jahat. Jadi kena beriman dengan qadar baik dan jahat. Jadi kita beriman bahawa qadar ni, baik dan jahat ni ditentukan oleh Allah Ta'ala azali lagi. Ditentukan dengan qadar dia, banyak mana, tepat dia, masa mana. Jadi ditentukan dengan detail. Dan begitulah ia akan berlaku bila siapa masa. Siapa masa kena pada tepat dia, kena pada qadar dia, berapa bilangnya dia. Jadi semua tu tak akan berganjak, tak akan lari dengan ketentuan yang Allah Ta'ala tentu lagi pada azali tu. Jadi kita kena beriman lagu tu. Beriman dengan baik dan jahat tu sudah pun ditentukan, dan akan berlaku, tak akan tak akan salah sedikit pun. Ditentukan azali dan berlaku pada masa tu, dan tepat tu tak akan salah. Wa nashhadu anna Muhammadan Abdullah wa Rasuluh arsalahu ilal jinni wal insi wal arabi wal ajami bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Jadi wallahu alam gitulah sebagai panggil semok ke ataupun kita nak semok etikad kita, akidah kita dengan Allah Ta'ala. Jadi sama-sama kita kena berhati dan betul ke, dan kita kena oyak juga kepada keluarga kita ataupun pasangan kita. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana shifaa'an wa imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.